Assalamualaikum. Kita kembali bersiaran dari Stadium TUDM Subang untuk perlawanan suku akhir kedua di antara pasukan Terengganu menentang pasukan Perlis. Terengganu juara bertahan kejohanan Piala Agong di bawah kendalian tim manager Cik Muhammad Zulkarnain Abdul Wahab. First 15, Avin Azrin dan Azam Fakrullah di posisi prop. Muhammad Amiruddin Razali hooker, Syabil Laila dan Amirul Aiman Ihsan locks. Akil Ahmad Fauzi dan Muhammad Faris Abdullah di posisi flankers. Kini Joji Tauke Shalili number 8. Scrum half Aiman Nasri, fly half Muhammad Faris bin Piat. Centers Lepani Liku Suaswa Peremo Tuina Nuavo dan Glenn Takautini. Wingers Halim Abu Kasim dan Muhammad Farid Muhammad Fauzi. Fullback Muhammad Nasharuddin bin Ismail. Manakala Perlis props Muhammad Alif Imran bin Mazlan, Muhammad Afiq Ikmal bin Azhar, hooker Nabil Ikwan Muhammad Nazri, locks Nazuruddin Abdul Latif, Syed Muhammad Firdaus Syed Mustafa, flankers Amin Jamaluddin dan Alif Izzuddin number 8 Simeoni Nawai. Scrum half Muhammad Nizam, fly half Syahid Ashraf Rosli. Centers Jope Kaseni Valu, Juitasa Nave. Wingers Afiq Zamizan dan Muhammad Sakif Kafiruddin. Fullback Muhammad Syaufi bin Syafi. Lawanan bakal dimulakan dengan kick off dari Juitasan Nave dari pasukan Perlis. Kick off baik ditangkap oleh Nazuruddin Latif, pemain lock pasukan Perlis. Ball keluar forward jauh daripada rak tersebut. Syahid Ashraf Rosli membuat passing keluar, offload kepada pemain winger. Tackle yang baik sekali oleh pasukan Terengganu, sama ada legal atau tidak. Terengganu merampas posesi. Larian keras oleh Lepani Peremo Tuina Nuavo. Referee memanggil semula permainan kembali kepada knock on oleh Perlis sebentar tadi. Scrum pertama perlawanan untuk Terengganu. Perlawanan suku akhir ini diadili oleh saudara Huzaifah dari Putrajaya Rugby. Scrum reset, collapse di situ. Amin Jamaluddin bermain di number 8. Scrum fit oleh Terengganu. Kini Georgie melakukan passing pada fly half Faris Peat. High up and under, ditangkap kemas oleh Perlis. Tidak disentuh oleh sesiapa. Melakukan offload pada Simeoni Nawai. Counter racking oleh Terengganu. Referee memberikan penalti kepada Terengganu. Kesilapan di racking oleh pasukan Perlis.
Marking yang amat baik sekali oleh Muhammad Faris Penat sebentar tadi. Namun tangkapan yang sama baik oleh player Perlis. Deep kick out, memberikan teritori yang baik untuk pasukan Terengganu mengorak langkah attack pertama mereka. First line out of the day. Balingan Muhammad Amiruddin Razali. Beberapa option jumpers untuk Terengganu. Ke belakang, clean throw, clean catch, wrap around. Bola bersama Kini Georgie, cut ke dalam oleh Lepani. Bola agak perlahan untuk keluar daerah tersebut. Dan Scrappy, cubaan dummy namun ditackle oleh Syahid Ashar Rosli. Referee memberikan advantage, katanya high tackle. Player tersebut dalam posisi hendak terjatuh, makanya amat sukar untuk ditackle low. Penalty untuk pasukan Terengganu, menunjukkan signal ke arah tiang untuk percubaan 3 mata pertama. Set piece dari line out Terengganu sebentar tadi nampak well drilled. Balingan ke jumper belakang, kemudian di wrap around oleh prop Azam Fakrullah. Memberikan bola kepada number 8, kemudian cut back in oleh inside center Lepani Tuina Nuavo. Tiga mata pertama Terengganu untuk perlawanan ini. Tendangan kemas oleh Muhammad Firdaus, Muhammad Faris bin Penat. Maafkan saya. Kick off Perlis deep. Ditangkap Azam Fakrullah. Ball carry. Bola keluar kepada Faris Abdullah. Muhammad Faris bin Penat. Torpedo ke belakang. Ditahan oleh pemain winger Perlis. Kick semula ke belakang, dikejar oleh kedua-dua winger. Faris Penat hampir-hampir saja knock on, tapi berjaya menangkap semula bola. Lepani handoff. Bola kepada Glenn Takautini. Good tackle oleh Perlis. Tackle baik oleh pemain jersey nombor 4 Syed Muhammad Firdaus. Bola bersama Faris Penat ke belakang tanpa support. Referee menunjukkan advantage to Perlis. Holding to the ball. Penalti pertama kepada Perlis. Muhammad Faris agak isolated di situ. Backtracking tanpa sebarang support, memberikan Perlis advantage untuk memberikan tekanan. Perlis memutuskan untuk membuat percubaan 3 mata dari penalti ini. Pastinya menarik, menunjukkan tanda awal sama ada mereka mempunyai kicker yang boleh
menendang dari apa-apa jarak. Walaupun game pasukan ATM telah berakhir sebentar tadi, kita masih boleh saksikan masih ramai penonton di Stadium TUDM Subang ini. Pastinya penyokong kedua-dua pasukan. Tendangan tersasar ke kiri tiang oleh Juitasa Nave. Gagal menyamakan kedudukan. Deep kick oleh Faris Peat. Ditangkap kemas oleh Simeone Nawai. Run it straight, run out. Di-tackle oleh pemain Terengganu. Bola keluar ke kiri padang. Blindsided di situ. Referee menyalahkan Muhammad Faris Abdullah, offside. Cuba melakukan blind spot tackle di situ. Pemain Perlis tersebut pastinya tidak perasan ada pemain Terengganu yang meluru ke arahnya dari kiri. Kick out oleh Perlis, masuk ke dalam half Terengganu. Muhammad Nabil Ikhwan bakal melakukan lontaran ke dalam. 5-man line out oleh Perlis. Bola kepada Din Mamu. Overthrow di situ. Sayang sekali, turnover. Bola bersama Amirul Aiman. Penalti kepada Perlis. Holding on. Jackal yang baik oleh pemain berpengalaman Syahir Ashraf Rosli, bekas kapten pasukan kebangsaan. Pastinya Perlis mahu menyamakan kedudukan. Penalti di posisi yang lebih baik berbanding sebentar tadi. Straight to the post di posisi tengah padang. Sekali lagi Juitasa Nave maka melakukan percubaan 3 mata. Berjaya menyamakan kedudukan 3-3 di antara Perlis dan Terengganu. Faris Peat with the high kick off. Berjaya ditangkap oleh Perlis. Apakah referee menyalahkan, katanya offside. Azam Fakrullah melakukan quick tap. Jauh sekali larian Jaya dibuat. Bola keluar kepada backs Faris Abdullah kepada Lepani, melakukan handoff. Glenn Takautini dijatuhkan. Bola keluar semula ke tengah padang bersama pemain hooker. Knock on katanya.
Sayang sekali, tetapi good defensive effort oleh Perlis. Low tackle oleh Syed Muhammad Firdaus. Kawalan kurang kemas oleh Muhammad Amiruddin Razali, memberikan skram kepada pasukan Perlis. Bola bersama Syahid Ashraf Rosli. Step ke dalam. Adakah support? Oh, advantage. Penalty to Perlis, kata referee. Mungkin kesalahan di scrum seperti tadi. Player loose forward, melepaskan bind terlalu awal. Bola tidak keluar, sayang sekali. Kick out tidak keluar. Unforced error bagi Perlis. Bola bersama Lepani. Pas pada Glenn Takotini. Miss tackle. Bola masih bersama Terengganu. Offload pada Lepani. Jaya dijatuhkan di situ. Bola bersama Alvin Azrin. Faris Abdullah buat passing pada hookernya. Faris Meat, cross kick, dikejar oleh Halim Abu Kasim. Adakah berjaya di situ? Referee dan assistant referee berbincang. Try. Cross kick yang amat baik oleh Faris Meat. Dikejar dengan baik oleh Halim Abu Kasim untuk menjaringkan try pertama Terengganu bagi perlawanan suku akhir Piala Agong 2022. Pemenang perlawanan ini bakal bertemu dengan pasukan Angkatan Tentera Malaysia di peringkat separuh akhir. Faris Meat with the 2-point attempt. In swinger, namun assistant referees tidak mengangkat bendera. Terengganu mendalui pasukan Perlis dengan 5 mata, 8 berbalas 3. Pastinya di Malaysia apabila conversion kick ataupun sebarang kick, sama ada penalty ataupun conversion, jika bola tu lebih daripada tinggi palang, selalunya assistant referees jarang sekali mau memberikan benefit of the doubt. Jadi jika di atas palang, mereka akan consider sebagai not successful. Oh, knock on oleh Perlis, sayang sekali. Jump catch tadi. Makanya apa yang saya cuba sampaikan, untuk assistant referees di Malaysia mungkin lebih susah untuk mereka, lebih sukar untuk mereka menentukan sama ada kick itu, conversion itu berjaya atau tidak, kerana seringkali tiang rugby
di negara ini tidak terlalu tinggi, tapi yang kita saksikan di TUDM Subang ini boleh dikatakan agak tinggi. Jadi sekarang jika kita saksikan ada teknologi yang boleh digunakan untuk memastikan sama ada kick tersebut actually over or not. Jadi sekarang kalau kita lihat di luar negara ada lampu di tiang rugby yang ada sensor boleh membuktikan sama ada bola itu melapasi palang atau tidak. Mungkin akan mengambil sedikit masa sebelum teknologi itu ada di Malaysia. Bola bersama Terengganu, kini Georgie offload ke belakang Halim Abu Kasim. Penjaring try sebentar tadi. Bola bersama Terengganu, namun kini Georgie kesorangan, bola berjaya dicuri oleh Perlis. Syahid Ashraf. Bola bersama Jope. Kick ke belakang. Adakah dikejar oleh Perlis? Bola bersama Nasa. Pas kepada winger Farid Fauzi. Referee menyalahkan Terengganu. Wrong clear out. Memberikan penalti kepada Perlis. Perlis memutuskan untuk membuat cubaan 3 mata. Pasukan Terengganu yang di peringkat kumpulan dicabar oleh pasukan Johor dan juga Melaka, berjaya menewaskan kedua-dua pasukan untuk melayakkan diri ke peringkat kalah mati sebagai juara kumpulan. Oh, kick terkena post. Bola bersama Azam melakukan stepping. Baik sekali ball carry-nya pemain yang bergraviti rendah ini. Ball carrier yang amat baik sekali, amat suka dijatuhkan. Tendangan ke belakang oleh Faris Peat. Clearance kick untuk meriliskan pressure untuk pasukan sendiri. Kick ke belakang oleh Perlis. Hanya dikejar oleh kicker. Okey, pressure mula. Glenn Takotini mengajar bola. Oh, pemain Perlis tersebut terlepas bola. Apakah agak scrappy seperti permainan bola sepak pula. Permainan masih diteruskan. Bola bersama Terengganu. Referee membentikan perlawanan, knock on katanya. Memberikan skram kepada Terengganu. Pemain Perlis tidak berjaya menyimpan bola sebentar tadi daripada sepakan pasukan Terengganu. Bounce of the ball yang tidak menyebelahi mereka. Bola kemudian ditendang ke tengah padang, ditendang beberapa kali. Akhirnya kesilapan, knock on di situ, memberikan bola kepada Terengganu dari skram ini. Ball in. Bola keluar. Kini Georgie. Short ball pada Lepani. Larian deras. Padu sekali larian pemain ini. Menjaringkan try kedua untuk Terengganu. Lepani Tuina Nuavo. Jika kita saksikan replay, kini Georgie pemain number 8, short ball
kepada inside center dia. Walaupun berjaya di-tackle oleh pemain Perlis Simeone Nawai, namun leg drive-nya berjaya meleret pemain tersebut, mengheret pemain tersebut ke dalam try area untuk menjaringkan try kedua pasukan Terengganu. Faris Peat dengan percubaan tambahan 2 mata. Tinggi sekali sepakannya. Tambahan 2 mata untuk Terengganu. Water break bagi kedua-dua pasukan. Separuh masa pertama perlawanan di antara Terengganu dan Perlis. Perlis hanya ketinggalan 12 mata buat masa ini. Buat peminat rugby tanah air, jika untuk pengetahuan, masing-masing pemain center Terengganu ini yang baru saja menjaringkan try, lepas ni Liku Suasua Peremo Tuina Nuavo, pernah beraksi di kejohanan Super League bersama pasukan UiTM Lions. Seingat saya, memang pemain yang amat berbahaya, strong runner, strong ball carrier. Seringkali memberikan kelebihan kepada pasukan yang diwakilinya. Kick off semula oleh Perlis. Tergendala seketika. Amin Jamaluddin mendapatkan bantuan fizio untuk strapping. Deep kick oleh Perlis, ditangkap oleh penjaring try sebentar tadi. Meluru ke hadapan. Memerlukan beberapa pemain untuk menjatuhkannya. Bola bersama Sabil, inside ball kepada Akil. Faris Peat, clearance kick 22 ke 22. Pemain kebangsaan ini yang mempunyai boot yang berbisa. Dikejar oleh pemain Terengganu. Try mudah oleh pemain winger mereka, Muhammad Farid bin Muhammad Fauzi. Sewaktu begitu ramai pemain Perlis masih di hadapan, Terengganu melakukan kick ke belakang. Ada
3 hingga 4 player mereka yang boleh menjadikan try tersebut, kerana akibat daripada, jika kita lihat clearance kick Faris bin Peat dari 22 ke 22, apabila ditangkap oleh pemain Perlis, clearance kicknya terlalu shallow, terlalu tinggi. Pemain Perlis yang berada di hadapan kita tak sempat nak retreat pun. Jadi apabila ditendang semula oleh player Perlis, player Terengganu yang kebanyakannya semuanya onside, tendang semula ke belakang. Player Perlis kebanyakannya semua masih di hadapan, masih belum sempat retreat kerana tendangan clearance oleh fullback Perlis sebentar tadi tidak begitu jauh, menyukarkan mereka untuk mendapatkan masa yang cukup untuk retreat. Berbeza sekali ya dengan kualiti sepakan pasukan Terengganu yang memberikan masa untuk mereka mengejar dan memberikan pressure. Tendangan baik oleh Faris Peat. Tambahan 2 mata. Confuse saya assistant referee ni. Seorang angkat bendera, seorang dah berlari ke depan. Dah berlari ke depan baru angkat bendera. Macam indecisive. Mungkin dia nampak kawan dia angkat bendera, baru dia angkat bendera. Sedangkan tendangan itu amat baik sekali. Itu yang saya persoalkan ya. Seharusnya referees tidak begitu mudah mengatakan kick tidak berjaya. Harusnya berbincang dahulu jika tendangan tersebut 50-50. Tangkapan baik oleh Terengganu. Bola bersama Perex Tuina Nuavo. Bola bersama Glenn Takotini. Offload ke dalam. Continuity play yang baik. Bola masih hidup. Berjaya akhirnya dijatuhkan oleh Perlis. Bola dikeluarkan oleh Kini Georgie. Akil Fauzi ditackle dari belakang. Referee mengatakan Perlis offside, memberikan penalti kepada Terengganu. Referee tidak membenarkan quick tap. Akhirnya Terengganu sekarang memilih untuk mengambil scrum. Apakah yang akan dilakukan oleh Terengganu daripada scrum ini? Kedudukan blindside yang agak open, tapi cuma hanya ada satu player. Benar kata saya, mereka bermain di blindside, ekstra di situ. Mudah sekali. Muhammad Farid bin Muhammad Fauzi menjaringkan try kedua peribadi. Bola dipick dari scrum oleh number 8 kepada scrum half, kepada winger. Kita lihat sekali lagi, Kini Georgie kepada scrum half, commit pada winger terakhir, dan kemudian kepada Muhammad Farid untuk menjaringkan try mudah. Conversion mudah untuk Muhammad Faris Peat, menambahkan 2 mata untuk pasukan Terengganu. 29 berbalas 3.
kali terakhir pemain center ini Perex Tuivasa-Nuovo bermain di Malaysia Super League tahun 2019 bersama pasukan UiTM Lions. Kali ini kembali ke Malaysia bersama pasukan Terengganu untuk menguatkan jentera pasukan Piala Agong mereka. Tackle yang baik oleh Perlis berjaya menjatuhkan Amirul Aiman di belakang gain line. Faris Peat, sepakan tinggi, dikejar oleh Halim Abu Kasim. Cubaan tackle oleh player Terengganu tersebut, namun mungkin ada sedikit clash di situ. Referee setelah diberitahu oleh assistant referee kembali ke posisi chasers yang offside sebentar tadi, memberikan penalti kepada pasukan Perlis. Namun buat masa ini ada seorang player Terengganu on the ground. Muhammad Halim Abu Kasim dipersalahkan. Mungkin dia offside ketika cuba mengejar tendangan Faris Peat sebentar tadi. Apakah yang bakal dilakukan oleh pasukan Perlis? Syahid Ashraf Rosli tertanya-tanya. Amirul Aiman Ehsan, pemain lock pasukan Terengganu, dikeluarkan. Mungkin blood bin di situ ketika cubaan melakukan big tackle sebentar tadi. Digantikan oleh Muhammad Al-Nazmi sementara mendapatkan rawatan. Perlis mengambil kick out untuk line out di garisan 5 meter. Pastinya jika untuk sebarang pasukan yang melakukan defensive line out ini, jika dilihat memang Perlis cuma ada satu jumper. Cumanya soalnya on execution, sama ada balingan tersebut boleh. Kali ini tepat, amat tepat. Wrap around, cut ke dalam, bola bersama Simeone. Hampir-hampir saja. Bersama Syahid Ashraf Rosli, pick and go. Sedikit lagi, Perlis harus disiplin dan bersabar. Ball carrier terlalu tinggi, tapi sudah jatuh. Pick and go ke bahagian kanan padang. Terengganu juga harus disiplin, stay on side. Bola dikeluarkan oleh scrum half. Short ball kepada Syahid Ashraf Rosli. Try. Muhammad Syahid Ashraf bin Rosli. Dalam ramai-ramai pemain rugby di Malaysia ini, tidak ramai yang di tahap atau mempunyai pengalaman yang sama dengan Muhammad Syahid Ashraf bin Rosli mewakili negara seawal usia masih di sekolah menengah dan baru-baru sahaja bersara dari international duties. Jadi kalau kita ada statistik berapa kali dia wakil Malaysia tu, mungkin dia lah player most cap player, yang most cap national player. Menunjukkan kematangan dan pengalaman peribadi melakukan larian deras yang amat sinonim dengan dirinya sewaktu beraksi untuk pasukan Cobra ataupun pasukan Kelantan. Short ball dekat dengan try area, memang scrum half tunggu je lah dia lari meminta bola. Pastinya amat sukar untuk bertahan di posisi tersebut.
Perlis merapatkan jurang dengan try pertama mereka. Dan juga conversion yang berjaya. 29-10. Perlawanan separuh masa pertama hanya tinggal lebih kurang 5 minit. High kick oleh Faris Peat, straight out. Unforced error oleh pasukan Terengganu. Sayang sekali, kick off yang terlalu kuat. Momentum swing dalam perlawanan ini, Perlis baru saja menjaringkan try pertama mereka. Kemudian Terengganu melakukan unforced error dari kick off. Maka jika untuk situasi paling ideal, jika Perlis berjaya melakukan lagi satu try sebelum half time, baru kita boleh lihat saingan yang lebih sengit di separuh masa kedua. Pastinya peminat-peminat rugby tanah air mahukan perlawanan-perlawanan suku akhir yang fight dalam bahasa mudanya, yang fight, yang kompetitif, kekuatan seimbang antara kedua-dua pasukan. Kerana jika kita lihat untuk perlawanan suku akhir yang sudah berlalu di antara ATM dan Selangor dan juga Putrajaya Pahang, kedua-dua pasukan ATM dan Putrajaya berjaya memenangi perlawanan suku akhir mereka dengan selesa. Pada masa yang sama sekarang, di padang Stadium UPM Serdang, pasukan Johor sedang berentap dengan pasukan Polis Diraja Malaysia. Di antara empat perlawanan suku akhir, pastinya perlawanan tersebut berkemungkinan besar game yang paling close. Good defensive scrum oleh Terengganu memberikan pressure, namun referee menyalahkan Terengganu, memberikan penalti kepada Perlis. Quick tap, kemudian bola masih bersama Perlis. Support play. Referee menyuruh player Terengganu untuk back onside. Good line speed oleh player outside Glenn Takautini, memaksa player Perlis untuk membuat ball carry ke depan. Kesalahan offside di situ. Adakah offside atau wrong entry di breakdown? Memberi peluang pada Perlis untuk menambah mata jika penalty kick ini masuk. Pada masa yang sama, pasukan 7 sebelah kebangsaan lelaki dan wanita sedang beraksi di Asian 7 Series di UAE untuk leg terakhir. Kejohanan di UAE ini amat penting bagi kedua-dua pasukan bagi mengekalkan status mereka sebagai pasukan Asian 7 Series. Kedua-dua pasukan menamatkan kempen kedua mereka di tempat ke-8, masing-masing di tempat ke-8. Pastinya kedua-dua pasukan mahu memperbaiki finish mereka di UAE. Referee meniupkan whistle untuk paruh masa setelah Perlis berjaya menambahkan 3 mata. Skor separuh masa pertama, Terengganu 29, Perlis 13.
Kita kembali selepas ini.
Separuh masa kedua perlawanan suku akhir di antara Terengganu dan Perlis dari Stadium TUDM Subang. Kedudukan semasa Terengganu mendalui 29-13. Silapan awal oleh Perlis memberikan skram kepada Terengganu di dalam 22 meter berhadapan dengan pos. Pastinya ada sedikit set play di sini. Kesemua pemain backline Terengganu berada di bahagian kiri skram. Set play, bola bersama Perex. Faris Penat, dummy. Bola bersama Nasar. Faris Penat memberi bola kepada Faris Abdullah bersama Azam Fakrullah. Oh, ball call back. Pastinya forward pass oleh Faris Penat kepada pemain centernya Peremo Tuivanuavo. Pastinya sukar untuk membuat passing tersebut kerana angle larian sudah berbeza di antara kedua-dua pemain. Tetapi good set play oleh Terengganu, hampir-hampir saja menghasilkan try. Skram bola Perlis dikeluarkan kepada Syed Ashraf Rosli. Deep kick. Bola masih dalam permainan, akhirnya bounce keluar. Perlis berjaya memasuki half Terengganu. Bayangkan kalau kita player tengah injet dengar sorakan sorakan suruh kita keluar kan, geram kan. Player ni dia tak keluar padang, dia bangun balik. Dia bangun semula. Orang kata fighter. Balingan line out untuk pasukan Terengganu. Shot 5 man line out. Short ball, memberi bola kepada Azam Fakrullah. Bola bersama Amirul Aiman Ihsan. Gang tackle di situ oleh Perlis. Faris bin Penat, kini Georgie. Bola bersama Perex. Glenn Takotini, dummy. Berjaya di tackle oleh center Perlis, maafkan saya, flanker Simeon Ninawai. Syed Ashraf Rosli shoot daripada defensive line. Bola masih bersama Terengganu. Di drive ke belakang, namun referee memanggil semula advantage untuk Terengganu. Perlis bersedia untuk melakukan pertukaran
Oh, referee melayangkan kad kuning. Adakah? Ya, melayangkan kad kuning untuk pemain Perlis, Juita Sanave. Kurang pasti apakah kesalahan beliau. Kita lihat semula. Oh, no arms tackle. No arms tackle oleh Juita Sanave. Tapi dia, no arms tackle dia yang melambung ke belakang. Player Terengganu itu kerana dia di-tackle dari arah bertentangan, jadi memberikan dia, pemain Terengganu itu lebih momentum untuk lari ke depan sebenarnya. Oh, Amirul Aiman, good bump off. Solid bump off. Tapi seperti, adakah blood being change di situ? Amirul Aiman sekali lagi keluar. Adakah hidung yang tadi ada pendarahan yang sama berlaku digantikan oleh Al-Nazmi sekali lagi? Adakah ini pertukaran permanen terus? Kita tunggu dan lihat. Pujian harus diberikan kepada pasukan Perlis kerana untuk negeri yang sekecil itu dengan resources dan pool of player yang amat limited masih mampu membariskan pasukan, bukan calon-calon pasukan layak dari peringkat kumpulan ke suku akhir. Belum ditambah lagi dengan player-player X factor mereka yang membarisi mewakili pasukan lain untuk kejohanan kali ini. Mungkin seperti Amirul Mukminin. Akan tetapi mereka masih boleh bersaing dengan negeri-negeri lain yang mempunyai resources dan pool of players yang jauh lebih ramai. Jadi salute untuk pasukan Perlis Indra Kayangan. Kick off oleh Syahid Ashraf Rosli, ditangkap, knock on oleh Peremo Tuivanuavo. Good chase juga oleh player Perlis, walaupun tidak melakukan tackle, tapi bila sampai di depan muka, kadang-kadang nak tangkap tu pun hilang fokus. Jadi kalau player berkualiti macam inside center Terengganu ini, Peremo Tuivanuavo ni boleh knock on, siapa-siapa pun boleh knock on. Jadi dia bukan pasal individu, dia just skills, micro skills. Mistakes happens. Bola inside ball yang baik oleh Syahid Ashraf Rosli, dibawa ke depan oleh Simeone. Counter racking oleh Terengganu amat baik sekali, namun referee menyalahkan pasukan Terengganu, memberikan penalti untuk Perlis. Adakah counter racking dari angle yang salah, not through the gate? Melayangkan kad kuning kepada Kini Georgie Taukai Salili, player number 8 Terengganu. 14 bertawan 14. Short ball sekali lagi kepada Syahid Ashraf Rosli. Trademark play sekali lagi. Quick tap dan short pass dari scrum half ke fly half untuk try kedua Perlis. Syahid Ashraf Rosli. Tidak keterlaluan saya katakan hampir semua player rugby di Malaysia ni anggap Syahid Ashraf Rosli ni macam legenda, bukan macam, memang legend kan. Banyak yang boleh dipelajari oleh pemain-pemain muda. Cuba bayangkan player-player sama umur dengan dia ramai, mostly semua dah tak main. Tapi Syahid Ashraf Rosli masih bermain.
Mungkin sudah tidak seperti di tahap yang dahulu, tapi you cannot buy experience and class. So tendangan conversion tersasar ke kiri. Terengganu masih mendalui Perlis dengan mata 32 berbalas 18. Terengganu melakukan pertukaran, memasukkan seorang lagi pemain kebangsaan, Samuel Rentap, anak Meran, bakal menggantikan Faris Abdullah, seorang lagi pemain kebangsaan. Jadi pemain kebangsaan ganti pemain kebangsaan. Memang jadi lubuk national player kat Terengganu ni. Makanya mereka mempunyai pool of player yang amat bagus, seimbang, sama kuat. Knock on oleh Perlis, play on. Namun knock on juga oleh Terengganu. No advantage, kata referee. Kick off yang amat baik, contestable untuk kedua-dua pasukan. Sayang sekali knock on oleh Perlis di situ. Perlis kekurangan seorang center, Terengganu kekurangan seorang forward, number 8-nya di kerusi sin bin. Perlis melakukan pertukaran. Pemain ini nombor 17, Izzuddin Irfan, Muhammad Sukri. Oh, bermain di posisi flanker. Terengganu memindahkan Perex Tuivanuavo ke posisi nombor 8 untuk scrum ini buat sementara waktu. Referee memberikan penalti kepada Perlis, kesalahan di dalam scrum. Adakah mungkin foul play di situ oleh player Terengganu di dalam scrum? Kita saksikan replay. Mungkin holding back, kita kurang pasti kerana angle-nya di sebelah sana. Mungkin flankernya memegang flanker sebelah sini, ditangkap oleh referee. Kick out oleh Perlis. CP-CP memasuki half Terengganu. Balingan oleh Nabil Ikhwan. Muhammad Arif bin Abdullah, sorry. Overthrow, tapi berjaya juga diambil oleh Perlis, ditangkap oleh pemain simpanan mereka. Bola keluar bersama Jope. Cubaan jackal oleh Samuel Rentap. Big carry, big hit juga di situ. Muhammad Faris Abdillah melakukan tackle tersebut. Azafarullah kelihatan fras di situ, namun referee memutuskan penalti untuk Perlis. Not releasing. Syed Ashraf Rosli membuat tendangan keluar, memasuki 22 meter Terengganu. Kali terakhir kami semak perlawanan suku akhir satu lagi di Stadium UPM, PDRM mendahului pasukan Johor. Jika keputusan berkekalan untuk kedua-dua perlawanan, makanya semifinal kita akan saksikan ATM menentang Terengganu dan Putrajaya menentang PDRM. Bola ditangkap kemas oleh Din Mamu. Simeone, wow, berjaya meloloskan diri. Apakah cukup? Try. Satu lagi try oleh pasukan Perlis. Simeone Nawai. Line out.
yang baik, melakukan larian terus daripada line up tersebut. One off pass dari scrum half, tidak berjaya di tackle secara clean. Drive back, di drive oleh Syed Ashraf Rusli. Kita lihat di situ, kalau tak ada orang drive, tak mungkin player tersebut boleh menjaringkan try. Jadinya amat penting pengajaran kenapa kita harus aware dan kurangkan ball watching. Harusnya support player, support drive sehabis baik. Seperti yang kita lihat ni contoh terbaik. Kalau bukan kita yang score try, kawan yang kita kena bantu kawan untuk score try. Menjadi kebiasaan di dalam apa-apa sukan pun, apa-apa kejohanan, bila pasukan minor ni pasukan bukan favourite, jika melakukan apa-apa upset ke apa, pastinya ramai yang sokong. Orang yang neutral akan tiba-tiba jadi penyokong. Tapi saya neutral, sebagai komentator saya neutral. Cubaan conversion berjaya, tambahan 2 mata untuk Perlis. Terengganu 32, Perlis 25. Hanya one score difference kerana cuma 7 mata, 1 try dan 1 conversion bakal menyamakan kedudukan kepada 32 sama. Namun apa-apa boleh terjadi. Perlawanan ini masih berbaki 34 minit. Pastinya Terengganu masih mempunyai banyak secret weapon yang belum dikeluarkan. Suka diingatkan, Perlis, player Sinbin dah masuk semula. Wow, good tackle oleh Terengganu, fair tackle kata referee. Namun Perlis masih berjaya mengekalkan possession. Oh, bola turnover. Bola kini bersama Terengganu, pick and go. Seorang pemain tercedera di situ. Keluar lagi sekali injek-injek semut ni. Ada player terbaring je dong nyanyi. Defensive effort oleh Perlis. Mereka harus bertahan. Apakah player yang tercedera itu player Perlis, saya rasa. Makanya Perlis kekurangan seorang player waktu defense sekarang. Terengganu slowly, bola bersama Sabil Laila. Berjaya memakan meter. Bola keluar. Faris Peat, dummy, step inside. 2-3 player Perlis menjatuhkan dia. Pick and go oleh Terengganu. Short ball masih bersama Terengganu. Leg drive yang baik, Azam Fakrullah saya rasa. Cuma ada seorang player Terengganu di belah kanan. Pastinya Terengganu akan bermain di sebelah kiri. Okey, sekarang Halim Abu Kasim di position free. Penalti kepada Terengganu. Apakah yang akan dilakukan di sini? Bola dipegang oleh inside center Terengganu ni. Pastinya kita boleh jangkakan apa yang dia nak lakukan. Kalau Faris Peat pegang bola, memang dia nak ambil 3 point. Kita dah boleh agak sebaik referee memanggil semula untuk quick tap tersebut diambil semula. Saya kurang pasti sebenarnya siapa ketua pasukan Terengganu ni yang membuat decision, yang sepatutnya membuat decision. Tapi kita boleh lihat memang mereka bersedia untuk tap and go saja, which is tak salah, tergantung pada strategi pasukan masing-masing. Berkemungkinan besar kapten mereka adalah Nasharuddin Ismail. Saya mungkin salah kerana tidak dinyatakan di dalam team sheet.
Siapakah kapten? Sedikit kekeliruan, adakah? Ya, referee membenarkan pertukaran dibuat oleh Perlis. Defensive line speed yang bagus oleh Perlis. Terengganu harus merecycle semula bola ini jika mereka mahu menjaringkan try. Bola keluar kepada backline. Cross kick terlalu kuat, adakah? Di tap ke dalam. Wow! Quality try by Terengganu. Bola di tap ke dalam oleh Halim Abu Kasim, mengekalkan bola di dalam permainan. Cross kick, lihat sini. Cross kick oleh Faris Me'ad, ditampan ke dalam oleh Halim. Dijaringkan oleh pemain jersey 17 Muhammad Akil bin Ahmad Fauzi. Good awareness oleh Halim. Dia tahu ada pemain di dalam yang membuat support, jadi hanya menampan bola ke dalam dan ke belakang. Itu yang penting. Akhirnya Akil menjaringkan try bagi Terengganu, menjarakkan diri mereka di scoreboard, memberikan sedikit ruang bernafas, ruang keselesaan, kerana sebentar tadi momentum sememangnya di pihak Perlis, namun sekarang Terengganu boleh bernafas. Conversion tidak berjaya oleh Faris Me'ad. Pemain Perlis bersungguh-sungguh cuba melakukan charge down. Mata semasa, Terengganu 37, Perlis 25. Masih ada masa 20 minit. Masih boleh bermain. Azam Fakrullah, good catch. Seperti mahu menjatuhkan kerbau. Susah sekali mahu menjatuhkan player ini. Bersama Al-Nazmi ball carry. Terengganu masih terperangkap dalam 22 meter. Oh, kali ini sedikit lain oleh Faris Me'ad, namun bounce of the ball menyebelahi Perlis. Larian baik oleh fullback Muhammad Syafi'i. Penalti untuk Perlis. Apakah yang akan dilakukan? 37-25 di hadapan post. Tambah point atau tambah try? Kita lihat. Kita tunggu dan lihat. Bola bersama Den Mamu. Memilih untuk mengambil scrum. Pastinya ada taktikal yang difikirkan oleh Perlis dari scrum ini. Amin Jamaluddin di posisi number 8. Terengganu melakukan pertukaran pemain berjersey 9, Daniel Yaya, pemain Fiji Sevens ini, masuk menggantikan strike weapon Terengganu, Peremo Tuivanuavo. Daniel Yaya masuk di posisi center. Jadi ada dua player Fiji Sevens di center Terengganu, Daniel Yaya dan juga Glenn Takotini. Scrum, Perlis ball. Scrum berputar, bola tidak berjaya dikeluarkan. Amat bernasib baik referee mengarahkan scrum reset
ia sama ada scrum reset ataupun dia memberikan penalti kepada Terengganu sebentar tadi. Tapi ref memutuskan scrum reset. Amat penting untuk Perlis memenangi bola daripada scrum ini sebelum memutuskan untuk membuat apa-apa set play. Pastinya mereka mahu memastikan scoreboard sentiasa bergerak untuk merapatkan jurang. Ball in. Scrum Perlis ke belakang. Bola berjaya dicuri oleh Terengganu. Glenn Takotini offload. Di drive ke belakang oleh Perlis. Nasharuddin Ismail mengambil masa untuk mengeluarkan bola tersebut. Slow ball di situ bersama Azam. Berseorangan di situ Faris Peat berjaya meloloskan diri. Menendang ke belakang. Dikejar oleh Halim Abu Kasim. Adakah bola akan kekal di dalam permainan? Diambil. Oh, good tackle di situ. Adakah turnover? Turnover untuk Terengganu. Bola bersama Glenn Takotini. Di tackle. Oh, try. Asakan dan pressure bertalu-talu oleh Terengganu, menghasilkan try di kanan padang. Glenn Takautini, try pertama peribadi. Jika kita lihat counter rucking di situ, bola di pick up oleh Glenn. Handoff terus ke kanan padang. Cubaan terakhir oleh Juita Sanave untuk melakukan tackle. Namun Glenn berjaya menjaringkan try tersebut. Sedikit perbincangan oleh referees. Apakah kemungkinan di aksi di pullback ada apa-apa kesalahan sebelum try tersebut dijaringkan? Kemungkinan besar, kerana kalau perbincangan lama-lama macam ni pastinya ada sesuatu. Ref membuat sedikit explanation kepada pemain Terengganu. Akan tetapi assistant referee sudah lari ke belakang tiang. Jadi pastinya try considered okay. Cumanya sama ada player yang akan diberi warning ataupun dilayangkan kad. Kalau ada mikrofon kat referee, kita boleh dengar lah referee cakap apa kan. Sekarang kita boleh agak. Kemungkinan dia panggil captain kan. Dia panggil captain. Oh, kad kuning untuk kedua-dua Terengganu dan Perlis. Pemain flanker Simeone Nawai dan juga Amiruddin Razali dari Terengganu. Mungkin sedikit off the ball action. Yang mungkin tidak dapat ditangkap dalam frame ini, tapi dapat ditangkap oleh assistant referees. Referees and assistant referees are just doing their job untuk memastikan apa-apa kesalahan dapat ditangkap. Yang paling penting in rugby, the role of referees is just to let the game go on. Faris Peat sekali lagi tersasar ke kanan.
mungkin just not his day, mungkin bukan harinya. Kurang pasti berapa kicking percentage-nya, tapi untuk 2 atau 3 try ke belakang ini tidak berjaya menambahkan 2 mata. Terengganu 42, Perlis 25. 10 minit to go. Kick off baik. Knock on oleh Terengganu. Bola dirampas oleh Perlis. Masih advantage kata referee. Play on. Pemain center Perlis keseorangan tadi, namun sekarang mempunyai support. Pick and go. Dan Mamu seorang. Bola keluar. Oh, big tackle di situ oleh Terengganu. Berjaya mendapatkan bola. Daniel Yaya, larian pertama, offload kepada Farid Fauzi. Perlis harus berhati-hati dengan offside line. Referee menyalahkan player Terengganu, cuba membuat second attempt di situ, namun mungkin tidak melepaskan bola, saya kurang pasti. Referee memberikan penalti kepada Perlis, membuat tendangan ke belakang. Baik sekali. Oh, saya sangkakan masuk 22 meter, tapi cuma di depan 22 meter. Dari pandangan saya, Terengganu pemain simpanan Nur Alif Ikmal prop sudah masuk. Faris Abdillah diletakkan sini sebagai hooker, tapi saya tahu dia ni seorang prop bermain untuk Sedang Angel, dan Al Nazmi ditulis di sini sebagai prop, tapi sebenarnya bukan loose forward, reserve, masuk menggantikan sebentar tadi, menggantikan Amirul Aiman. Bounce. Apakah Terengganu disalahkan offside di situ? Perlis quick tap. Serangan pas pada Jope. Miss pass pada winger. Winger Perlis ini. Bola masih in play. Oh, ref mengatakan knock on. Kalau tadi scrum half tap, dia bagi short ball sekali lagi untuk Syahid Ashraf Rosli. Nampaknya 3 try, 3 kali strategi yang sama. Tapi kali ini sedikit perbezaan. Oh, referee calling the play back to the middle of the field. Mungkin ada player Terengganu yang masih offside ketika tap itu diambil. Advantage. Kita boleh saksikan sekarang. Apakah betul jangkaan saya? Tapi kita tak nampak Syahid Ashraf Rosli sekarang ni. Okay, player forward Perlis. Okay, ini peluangnya. Syahid Ashraf Rosli, dummy, step in. Bola masih bersama Perlis. Perlis harus sabar. Forwards, face by face. Sekali lagi. Okay, player forward Perlis semua berkerumun di rak tersebut. Harus memastikan body position supaya bola tidak boleh dicuri. Face by face Perlis. Referee tidak nampak any grounding, memanggil semula permainan. Quick tap oleh Syahid Ashraf Rosli. Oh, terlalu ramai player di situ. Player Terengganu tidak mahu lagi memberikan sebarang try kepada Perlis. Penalty try. Penalty try. Referee menyalahkan Terengganu. Selalunya kalau penalty try ni harusnya diikuti dengan 1 kad. Cubaan Nasaruddin. Di pengalaman dari Seven ni, kalau ada penalty try, conversion tak perlu ambil. Jadi
seharusnya permainan boleh diteruskan terus. Namun referee memanggil semula, tidak membenarkan quick kick off oleh Nasharuddin. Faris Penat cuba mendapatkan sedikit penjelasan kenapa penalty try. Mungkin ada kesalahan di rak tersebut oleh forward Terengganu. Well, whatever it is, referee's call is final. Jadi mungkin boleh dapatkan penjelasan, tetapi tidak akan mengubah apa-apa. Jadi perlawanan akan diteruskan. Berbaki 5 minit. Terengganu 42, Perlis 32. Skor yang lebih rapat daripada jangkaan. Cubaan tangkapan oleh Daniel Yaya, namun tidak berjaya. Knock on kata referee, knock on oleh Perlis. Oh, referee memanggil. Mungkin player Perlis tersebut terlalu emosi, terlalu emosional. Mungkin tak perlu juga, unnecessary bagi saya. Sekali lagi, bila di dalam perlawanan, bila dalam in the heat of the moment dengan passion, memang akan terjadi perkara-perkara sebegini. Tapi hanya merugikan pasukan kerana Perlis sudah mempunyai seorang pemain di sin bin. Jadi sekarang mereka bermain cuma 13 orang defending di dalam 22 meter mereka. Simeone membuat stretching untuk bersedia untuk masuk semula, namun masanya masih belum. Terengganu bersedia melakukan double substitution, memasukkan Haikal Ibrahim dan Abdul Latif bin Said. Kedua-duanya pemain backline. Ball in by Nasharuddin. Bola bersama Kini Georgie. Cut bola ke dalam. Glenn Takotini, pastinya pemain yang corak sedikit berbeza. Oh, pastinya pemain yang corak sedikit berbeza daripada Peremo Tuivanuavo yang sudah dikeluarkan. Hampir-hampir saja dia berjaya membuat offload. Namun pemain nombor 22 ini, Azmi Saruman, jaya membuat offload, namun lagi seorang pemain tu knock on. Hampir-hampir lagi menambah mata, namun Perlis terselamat. Kecederaan untuk pemain Perlis. Pemain scrum half mereka, Aiman Nasri Awaluddin. Sedikit head knock ataupun ada luka di kepala. Oh, knock on oleh Al Nazmi di situ. Blood bin, mungkin sedikit head clash di situ. Aiman Nasri Awaluddin dikeluarkan, digantikan, maafkan saya sebentar tadi, sekarang half tu yang dikeluarkan Muhammad Nizam bin Mahadzi, maafkan saya, digantikan oleh Aiman Syazwan bin Abdul Manan. Kita lihat memandangkan pasukan Kedah menarik diri dari kejohanan Piala Agong ini. Ada beberapa pemain-pemain berasal dari Kedah yang menguatkan pasukan Perlis ini, seperti Muhammad Nizam Mahadzi yang kita lihat di posisi scrum half sebentar tadi. Scrum untuk Perlis di 5 meter mereka. Pastinya Terengganu mahu melakukan counter, mau challenge scrum ni, tapi quick hook di situ oleh Perlis. CP-CP saja bola termuntah keluar daripada scrum tersebut. Adakah berjaya diselamatkan oleh Simeone? Scrum under pressure, scrum Perlis under pressure, jadi mereka melakukan quick hook, namun risikonya bola
kawalan bola di belakang skrum, bola terkeluar. Adakah Terengganu berjaya menjadikan try dari situ? Oh, tidak nampaknya. Line drop out untuk Perlis. Syahid Ashraf sudah memberi signal pada wingernya. Namun Okey, dia memutuskan untuk membuat deep kick. Bola bersama Dan Yahya. Stepping inside. Berjaya di tackle. Referee memberikan signal advantage. High tackle. No, tak adalah tackle high. Mungkin high sedikit. Offload ke kiri. Adakah itu forward pass? Play on kata referee. Oh, short ball di situ. Kini Georgie. Ref mahu berbincang kerana dia pun tak nampak ball grounded or not. Tapi seharusnya dari mata kasar saya, seharusnya assistant referee ada ternampak sesuatu sebelum itu. Akan tetapi tidak. Jadi try diberikan kepada Terengganu. Try dijaringkan oleh Kini Georgie Taukei Salili. Perlawanan menghampiri saat-saat akhir, minit-minit terakhir. Aneh juga kerana Terengganu melakukan pertukaran setelah try tersebut dijaringkan. Dan pemain yang dimasukkan terus mengambil conversion. Seharusnya jika mahu melakukan pertukaran ini dilakukan harus selepas conversion. Jadi pemain ini tidak boleh mengambil conversion ini jika diikutkan rulesnya lah. Akan mungkin tidak ni. Makanya jika 3 pointer kita tidak boleh sewenang-wenang tukar player untuk dia masuk untuk membuat kick tersebut. Hanya selepas penalti itu telah diambil. Berjaya tambahan 2 mata. Regardless apa yang saya cuba sampaikan tadi, Abdul Latif bin Said masuk dan berjaya menambah 2 mata. Dan itulah aksi terakhir perlawanan suku akhir ketiga Piala Agong edisi 38. Pasukan Terengganu menewaskan pasukan Perlis 49 berbalas 32. Syabas buat pasukan Terengganu dan terima kasih pada pasukan Perlis yang mewarnai kejohanan Piala Agong pada tahun ini, memberikan saingan hebat. Kudos kepada Persatuan Rugby Perlis, kepada pemain-pemain Perlis, Amin Jamaluddin, Syahid Ashraf Rosli dan semuanya yang saya tidak sebut. Pastinya orang-orang Perlis berbangga dengan keputusan ini walaupun tewas, memberikan saingan hebat kepada juara bertahan Piala Agong. Saya Muhammad Syazwan Muhammad Siddiq. Akhir kata terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.